بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد الصادق الأمين وعلى آله الغر الميامين وأصحابه الهداة المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني آمين آمين يا رب العالمين. Baik. Amma ba'du, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sambung kelas sirah dan syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah sampai kepada sejarah atau perkara yang berlaku di tahun kedua hijrah, dan perkara yang paling agung atau paling mulia, paling besar berlaku di tahun kedua hijrah ialah Ghazwah Badar. Perang Badar ini dia adalah berlakuan yang paling mulia dan kejadian yang paling mulia dan paling penting di dalam sejarah Islam. Kalau kita masih ingat apa yang berlaku di bulan Jumad yang kedua, Jumad al-Akhir. Dalam Jumad al-Akhir berlaku Ghazwah al-Ashirah. Saya sudah cerita tentang itu. Ghazwah al-Ashirah, iaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Al-Madinah setelah mendengar bahawasanya ahli Makkah atau orang Quraisy mengeluarkan satu ir. Ir itu yakni satu harta yang sangat banyak. Mereka ingin menghantarkan harta itu kepada Syam untuk perniagaan. Dan pemimpin ir itu adalah Abu Sufyan radhiyallahu anhu sebelum beliau memasuk Islam. Dan ir itu atau kumpulan itu yang membawa harta Quraisy, seperti mana ulama sejarah berkata, mempunyai atau memiliki harta orang Quraisy semua. Semua harta orang Quraisy, orang Makkah ada di dalam ir itu. Terlalu banyak harta orang Quraisy di dalam ir itu, sehingga mereka berkata ada 1000 unta, 1000 ekor unta di dalam ir itu yang baru bergerak di bulan Jumad al-Akhir, Jumad yang kedua, bergerak menuju kepada Syam. Jadi Rasulullah keluar untuk mengambilkan harta itu sebagai bergantian hak yang dirempas oleh orang Quraisy. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dirampas oleh orang Quraisy.
Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak sahabat keluar untuk mengambil air itu, harta orang Quraisy semua. Tetapi seperti mana kita sudah tahu di Ghazwah Al-Ashirah terlepas. Air itu terlepas. Rasulullah tidak dapat mengambilkannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lupa air itu, dan Rasulullah tahu air itu beberapa bulan akan pulang kepada Quraisy, kepada Makkah, dan dia akan lalu juga dekat daripada Al-Madinah. Berjalanan orang yang kembali daripada Syam kepada Makkah, dia mesti akan lalu daripada kampung-kampung yang dekat di antara Makkah dan Madinah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaji dan kira bilakah air Quraisy ini akan kembali daripada Asyam. Dia bergerak di bulan Jumad yang kedua. Baik. Di bulan Ramadan, di tahun yang sama, tahun kedua Hijrah. Tahun kedua Hijrah, di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendengar dan sudah sampai kepada Rasulullah berita gembira, iaitu apa? Air Quraisy sekarang sudah bergerak daripada Syam, ingin atau menuju kepada Makkah, mau pulang, membawa harta lagi banyak daripada harta yang mereka bawa dari Makkah kepada Syam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu itu, Rasulullah dapat berita dari mula air itu bergerak dari Syam. Jadi Rasulullah SAW sudah kira, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah kaji hari ke berapa yang air ini akan lalu dekat daripada Al-Madinah. Jadi Rasulullah SAW ajak para sahabat. Nabi SAW ajak sahabat Nabi SAW, sahabatnya. Rasulullah bersabda, "Hadhihi 'airu Quraisy." Wahai sahabatku, ini adalah air Quraisy, harta Quraisy. Fiha amwaluhum. Di dalam air ini, yakni unta-unta yang 1000 unta, lain daripada harta emas-emas dan mutiara-mutiara dan harta yang lain. Unta sahaja ada 1000, dan di atas unta itu ada macam-macam harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, di dalam air itu ada harta mereka, maka keluarlah wahai sahabatku, sesungguhnya agar Allah Subhanahu wa taala menghalalkan harta itu untuk kalian. Kerana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di Makkah dizalimi, dirampas harta mereka, lagi teruk juga setelah mereka berhijrah kepada Al-Madinah, orang Quraisy menghalalkan untuk mereka. Ini kezaliman dan kekejaman yang paling teruk daripada Quraisy dan ahli Makkah. Mereka menghalalkan untuk mereka harta semua sahabat ataupun ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengumumkan siapa-siapa daripada sahabat Muhammad keluar dari rumahnya halal untuk kami. Mereka rampas harta mereka, rumah mereka, duit mereka dan segala-galanya. Sehingga sahabat Nabi SAW, ada ramai daripada sahabat Rasulullah yang hijrah kepada Madinah, dia sampai kepada Madinah tidak mempunyai duit, tidak mempunyai harta, hatta rumah pun. Sebab itu mereka semua turun di Madinah sebagai tetamu sahaja. Siapa yang sampaikan mereka kepada keadaan yang begitu teruk? Orang Quraisy, orang Makkah. Kenapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membalas kepada orang Quraisy di waktu itu, di waktu hijrah dan sebelum hijrah? Kerana belum lagi diberi kebenaran daripada Allah dan Rasulullah untuk berperang dan berjuang dan lawan kepada orang Quraisy. Kerana di permulaan masa, yakni sebelum hijrah, Nabi SAW dan sahabat Rasulullah SAW diajar oleh Allah, disuruh oleh Allah agar sabar sahaja. Jangan lawan siapa-siapa. Jangan lawan orang Quraisy hatta yang siksa kamu.
hatta yang rampas harta kamu, hatta yang lawan kamu, hatta yang kadang-kadang mereka membunuh bahagian sahabat. Rasulullah SAW hamba Allah. Sahabat Nabi SAW pun ikut sangat-sangat kepada arahan Rasulullah. Dan ini yang sepatutnya kita sebagai orang Islam, khususnya di zaman ini yang penuh dengan fitnah, haruslah kita sentiasa mengikuti arahan Rasulullah, ajaran Rasulullah SAW seperti mana sahabat melaksanakan. Jadi, sahabat Nabi SAW ada bagian mereka dibunuh. Seperti keluarga Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW. Ibunya dibunuh di depan matanya, Sayyidina Ammar. Ayahnya dibunuh di depan matanya oleh Abu Jahal, la'anahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu sebelah mereka ketika mereka disiksa fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya bersabda kepada Ammar dan keluarganya, dia kata, sabran ala Yasir. Sabarlah wahai keluarga Yasir. Yasir itu ayah Ammar. Dia dibunuh juga oleh Abu Jahal. Yasir ini. Sabran ala Yasir. Sabarlah wahai keluarga Yasir. Fa inna maw'idakumul jannah. Sesungguhnya aku janji kamu semua, wahai keluarga Yasir, kita akan bertemu di syurga Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini penuh dengan ujian, penuh dengan ikhtibarat wa imtihanat lil mu'minin, bagi orang beriman. Orang-orang yang beriman di dunia ini banyak ada ujian. Jadi sebab itu Nabi SAW suruh mereka bersabar. Tetapi selepas Rasulullah berhijrah dan masuk tahun kedua, keadaan Nabi SAW dan sahabat tukar. Jadi lain sekarang. Apa yang tukar? Sahabat Nabi SAW diberi kebenaran oleh Allah untuk berjuang dan lawan, boleh berang kepada orang Quraisy. Di waktu itu Rasulullah SAW tunjukkan orang Quraisy macam mana Rasulullah dan sahabat dan umat Islam, daulat muslimin. Sebab Nabi SAW selama 13 tahun tidak membalas kepada Quraisy bukan kerana lemah, bukan kerana Rasulullah tidak berani, bukan kerana Rasulullah takut, bahkan kerana Rasulullah hamba Allah dan mengikuti perintah Allah. Jadi Rasulullah tidak membalas kepada siapa-siapa, bahkan Rasulullah melarang sahabat untuk berperang. Subhanallah. Jadi Nabi SAW ajak para sahabat. Dia kata, marilah wahai sahabatku. Tapi Nabi SAW ajak muhajirin dan al-ansar. Marilah kita keluar memutuskan jalan untuk air Quraisy supaya tidak sampai kepada Quraisy, kepada Makkah. Bahkan kita kena ambilkan harta itu sebagai ganti. Kerana Allah telah menghalalkan untuk kita untuk mengambil harta mereka sebagai gantian. Qal fantadaba nasun. Maka ada bahagian sahabat Nabi SAW bersemangat terus, "Jom ya Rasulullah, ikut Nabi SAW." Nabi SAW tidak menyuruh mereka sebagai wajib. Nabi SAW kata, "Jom." Yakni siapa-siapa nak ikut, jom. Maka banyak yang bersemangat. Dan ada bahagian sahabat Nabi SAW yang rasa macam berat pada mereka, tak rasa nak ikut. Jadi mereka duduk di Madinah. Sebab apa? Sebab ramai daripada sahabat Nabi yang tidak ikut Rasulullah di Perang Badar, mereka tak ikut bukan kerana mereka malas atau tidak mahu ikut Rasulullah. Bahkan kerana mereka langsung tidak sangka yang Rasulullah akan berang. Mereka fikir Rasulullah akan keluar, ditinggal jalan, ambil harta Quraisy sahaja, putuskan jalan mereka yang mahu pulang dari Syam kepada Makkah. Lepas tu Rasulullah akan balik. Jadi ramai daripada sahabat yang di Madinah rasa tak apalah, kalau kita tak ikut Rasulullah kali ini tak apa. Sebab Rasulullah tak akan jumpa perang, tak akan perang dengan siapa-siapa. Walam yahtafil laha Rasulullah SAW. Bukan sahabat sahaja sangka begitu. Hatta Nabi SAW sendiri. Rasulullah SAW sendiri ketika keluar untuk Perang Badar,
lam yahtamma biha. Yakni Rasulullah sendiri tak ambil berat tentang perang Badar. Sebab itu Nabi SAW ketika mengumum kepada para sahabat, jom ikut, kita pergi memutuskan jalan untuk Air Quraisy. Kita mengambilkan Air Quraisy itu, harta Quraisy. Nabi SAW dia kata, siapa-siapa yang ada penatang untuk dia naik, jom ikut. Man kana dhahruhu liyanzur wa lam yantadhir man kana dhahruhu. Siapa-siapa yang penatang dia ada di sini, jom naik dan ikut. Dan semua sahabat yang penatang mereka tak ada di rumah atau jauh, dia baru nak pergi di sana, Nabi SAW tak tunggu, Nabi gerak. Nabi SAW pun tak sangka yang keluar mereka ini dari Madinah kepada untuk memutuskan jalan Air Quraisy ini akan terjadi perang Badar. Nabi SAW sendiri pun dia bersedia 100% untuk berang. Rasulullah fikir dia akan keluar, ambil Air, lepas tu balik. Itu sahaja. Air ini harta Quraisy. Jadi Rasulullah, sahabat Nabi SAW, mereka semua pun tak sangka sebenarnya. Ini berang yang paling hebat di dalam agama Islam, dalam sejarah Islam. Berang Badar atau Ghazwah Badar. Tapi subhanallah, walaupun perang Badar ini dia yang paling mulia, tapi bermulaannya ketika Rasulullah keluar dari Mekah, Rasulullah pun sendiri tak bersedia 100% untuk berang. Sebab Nabi SAW tak sangka, sahabat juga tak sangka ya Rasulullah akan berperang. Di tengah jalan di sana, lepas beberapa hari lepas Rasulullah keluar dari Madinah, barulah Rasulullah dapat wahyu daripada Allah, iaitu akan terjadi perang antara Rasulullah dan sahabat yang Rasulullah bawa dengan berlawan dengan orang Quraisy. Waktu tu Rasulullah pun tak siap, sahabat ramai tak siap, hatta ramai daripada sahabat Rasulullah Al-Ansar, mereka macam mereka katalah kepada Nabi, mereka cakap, ya Rasulullah, kalau kamu bagi tahu dari dulu ada perang, kita akan bersedia. Sebab sahabat Al-Ansar mereka ada senjata banyak pun di Madinah, tetapi mereka langsung tak sangka yang akan jadi perang Badar ini. Jadi mereka kata, ya Rasulullah, kenapa tak bagi tahu dari dulu, dari awal, dari waktu kita keluar, kita boleh ambil senjata, kita boleh ramaikan jemaah kita waktu perang Badar ni. Nabi SAW dia kata, hatta saya tak tahu, saya pun tak tahu tentang yang akan jadi perang. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang memberitahu di waktu itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma kharaja sallallahu alaihi wasallam ila Badr, dan lepas Rasulullah SAW bergerak, sebab Nabi SAW buat dengan secara cepat-cepat, dia ambil sahaja siapa-siapa sahabat yang siap di waktu itu. Dan balik ramai daripada sahabat yang keluar dengan Nabi SAW, keluar jalan kaki. Tak ada kuda atau unta, kecuali beberapa unta, dan kuda mungkin ada 1 atau 2 sahaja. Kita akan cerita untuk ini nanti insyaAllah. Sebab Nabi SAW ajak mereka dengan secara cepat. Naam. Maka Nabi SAW lepas keluar, Rasulullah dah mula bergerak nak keluar, datangnya seorang wanita. Ini antara kejadian sebelum Rasulullah bergerak kepada perang Badar. Datangnya seorang wanita yang bernama Ummu Waraqah binti Naufal Al-Ansariyah. Perempuan ini atau wanita sahabat ini namanya Ummu Waraqah binti Naufal Al-Ansariyah, daripada golongan Al-Ansar. Dia datang kepada Rasulullah minta izin. Dia kata, ya Rasulullah, aku dengar kamu nak keluar kepada Badar ini. Minta izin nak keluar sekali dengan Rasulullah, supaya kalau jadinya berang ke apa-apa, saya boleh jaga orang sakit atau orang yang diluka di dalam perang, boleh ubatkan dia, boleh bagi bantuan macam-macam. Lagi satu pun, mudah-mudahan saya mati fi sabilillah dalam bersama kamu ya Rasulullah. Subhanallah. Wanita tapi
bersemangat tinggi. Ini wanita muslimah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wanita ini yang bernama Ummu Waraqah binti Naufal Al-Ansariyah, dia antara wanita sahabat yang hafal Al-Quran, yakni hafizah. Dia al-hafizah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan dia, sangat memuliakan Ummu Waraqah binti Naufal ini. Sehingga Rasulullah muliakan Ummu Waraqah ini, sehingga di satu hari dia minta izin dari Rasulullah untuk menjadikan rumahnya, satu kawasan dalam rumahnya macam masjid untuk dia dan wanita-wanita jiran dia. Dan dia minta izin dari Rasulullah, ya Rasulullah, datanglah, izinkanlah saya mengambil satu perempuan untuk membaca azan di rumah dalam 5 fardu, untuk salat subuh, salat zuhur, asar, maghrib, isya, baca azan. Biasanya dalam Islam perempuan tak baca azan, tapi Nabi SAW memberi izin hanya kepada dia, kepada Ummu Waraqah binti Naufal Al-Ansariyah. Nabi SAW tu kata, tak apa, aku izinkan kamu, wahai Ummu Waraqah, ambillah satu perempuan, suruh dia baca azan dalam 5 fardu. Dan Nabi SAW suruh dia, iaitu Ummu Waraqah ini, menjadi imam dalam salah 5 fardu, salah jemaah. Nabi SAW suruh dia jadi imam untuk salah, sebab dia hafizah dan dia wanita yang sangat tinggi imannya dan salihah. Nabi SAW sangat mengistimewakan dia dan memuliakan dia. Sehingga dalam riwayat yang lain, dia minta Rasulullah SAW datang untuk salah di rumahnya. Selepas Rasulullah selesai salah, dia lantikkan timba itu atau bilik timba itu untuk salah. Yani dia minta keberkatan dengan kedatangan Nabi SAW kepada rumahnya. Masya Allah. Moga-moga yakni isteri kita, anak-anak kita, ibu-ibu kita semua, wanita-wanita muslimah di zaman sekarang mengambil keberkatan dan rahasia dan pelajaran daripada sirah dan sifat Sayyidatina Ummu Waraqah binti Naufal Al-Ansariyah. Dia antara wanita yang iman dia tinggi dan amalan salihnya banyak. Antara semangatnya yang tinggi, Ummu Waraqah binti Naufal Al-Ansariyah, dia minta izin dari Rasulullah nak ikut untuk waktu perang Badar, sebab dia nak meninggal fisabilillah. Dia nak dibunuh fisabilillah di dalam perang itu, walaupun dia wanita. Tetapi keberanian dia mengalahkan ribu-ribu lelaki muslimin sekarang. Maka Nabi SAW senyum sahaja kepadanya. Dia kata, yakni qirri fi baitiki. Nabi SAW tidak mengizinkan dia. Dia kata, tak apa, wahai Ummu Waraqah, duduk sahaja di rumah kamu, salat jemaah bersama wanita-wanita yang lain, kamu imam. Saya doakan kamu akan mendapatkan syahadah fisabilillah, jadi syahid fisabilillah, walaupun kamu di rumah kamu. Yakni syahadah fisabilillah itu akan datang sampai rumah kamu. Maka setelah itu Nabi SAW memanggil kepada Ummu Waraqah binti Naufal ini dengan gelaran Asy-Syahidah, yakni perempuan syahid. Walhal dia belum lagi meninggal. Subhanallah. Ummu Waraqah ini masih hidup. Dia hidup, Rasulullah wafat, dia masih hidup. Sayyidina Abu Bakar Siddiq wafat, dia masih hidup. Dia meninggal di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Tetapi Rasulullah SAW sentiasa kalau bertemu dengan Ummu Waraqah binti Naufal, Rasulullah akan kata kepadanya, atau akan memanggilnya, wahai Asy-Syahidah, wahai perempuan syahidah. Dan Nabi SAW suka menziarahi Ummu Waraqah binti Naufal. Selalu Rasulullah SAW menziarahinya, dan Rasulullah SAW memanggilnya Asy-Syahidah. Maka manusia-manusia yang lain, yakni sahabat-sahabat yang lain juga terus ikut juga cara Rasulullah SAW. Mereka memanggil juga Ummu Waraqah binti Naufal ini Asy-Syahidah, yakni perempuan syahid. Nabi SAW dikata, syahadah itu akan datang sampai rumah kamu, wahai Ummu Waraqah. Bagaimana dia meninggal dalam keadaan syahid,
walaupun dia ada di dalam rumah. Subhanallah, ramai wanita yang meninggal di hospital atau meninggal di rumah. Ramai mereka syahid fi sabilillah walaupun meninggal di rumah. Yang akhir kita dengar ceritanya yang viral, ukhtuna, saudara kita Siti Sarah yang baru meninggal syahid, Masya Allah. Walaupun dia tak keluarlah berang fi sabilillah, tapi dikira syahid. Dia meninggal terus selepas melahirkan anak. Jadi untuk mendapatkan ganjaran dan kemuliaan itu, syahid fi sabilillah itu, kalau kita jujur, hati kita baik, kita ikhlas, kita boleh mendapatkannya walaupun kita duduk di rumah tak pernah keluar jihad fi sabilillah. Seperti mana ramai saudara-saudari kita yang yang sudah meninggal walaupun tak keluar jihad tapi syahid fi sabilillah, termasuk Sarah ini yang baru meninggal rahimahallahu taala. Jadi Ummu Waraqah binti Naufal rahimahallahu taala, radhiyallahu anha, di khilafat Sayyidina Umar bin Al-Khattab, di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dia mempunyai atau memiliki 2 hamba. Satu lelaki, satu perempuan. Dua-dua hamba. Dan dia menggantungkan kemerdekaan atau bebasan 2 hamba abdi itu dengan kematiannya. Ini namanya di dalam bahasa Arab atau di dalam fiqh Islam, dalam fiqh syariat, tadbir. Apa maksud tadbir? Tadbir itu bukan membebaskan. Tadbir itu dia menggantungkan bebasan hamba itu dengan kematiannya. Yakni dia akan mengucap begini kepada hambanya. Dia akan cakap dengan hamba, kamu bebas setelah saya mati. Setelah saya meninggal. Setelah aku meninggal, engkau bebas. Jadi, hamba itu dia kena tunggu. Dia kena tunggu tuannya meninggal. Barulah dia bebas. Jadi, Ummu Waraqah ini, di zaman khilafah Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Rasulullah dah meninggal, Sayyidina Abu Bakar dah meninggal. Dia ada 2 hamba, dia bagi tahu kepada hambanya, sebab dia dah tua, dia kata, kamu bebaslah setelah aku meninggal. Yakni selama saya hidup, kamu jagalah saya, khidmatlah saya. Tetapi kalau aku meninggal, aku tak nak kamu jadi hamba lagi. Kau bebas. Masya Allah, baik sangat. Baik sangat Sayyidatina Ummu Waraqah binti Naufal. Dia bebaskan mereka selepas dia meninggal. Tetapi 2 hamba itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jahat. Kerana mereka merasa tergesa-gesa nak bebas, nak merdeka, mereka pergi membunuh Sayyidatina Ummu Waraqah binti Naufal, tuannya, supaya bebasan mereka berlaku atau jadi dengan cepat. Mereka malas dan rasa bosan nak tunggu nenek ini sampai meninggal, iaitu Ummu Waraqah binti Naufal. Mereka pergi bunuh dia dengan cara apa? Mereka ambil selimut yang besar dan mereka tutup nafas dia. Mereka tutupkan nafasnya sehingga meninggal syahid fi sabilillah. Siapa-siapa yang dibunuh oleh hambanya atau dibunuh oleh orang lain tanpa berhak, dia syahid fi sabilillah. Syahid fi sabilillah. Jenis-jenis syahid fi sabilillah di dalam Islam banyak. Jadi 2 hamba itu mereka bunuh Sayyidatina Ummu Waraqah binti Naufal dengan cara menutupkan nafasnya sehingga meninggal. Lepas tu mereka lari. Mereka lari. Lepas masyarakat semua dapat tahu bahawasanya
Ummu Waraqah binti Naufal meninggal, Ummu Waraqah binti Naufal, mereka semua cari macam mana meninggal, macam mana meninggal. Jadi lepas tu mereka dapat tahulah, lepas siasat dah tahu yang dua hamba itulah yang membunuh dia. Sebab mereka nampak badannya dibunuh dengan cara tutup nafasnya. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dia suruh tenteranya, carilah manakah dua hamba itu lari. Dan mereka cari-cari sehingga jumpa. Lepas Sayyidina Umar jumpa dua hamba itu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab qisas, iaitu melakukan hudud dan bunuh mereka dua-dua. Dia bunuh lelaki perempuan itu yang membunuh Sayyidatina Ummu Waraqah binti Naufal. Dan di waktu itu sahabat Nabi, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, mereka semua mengucap selawat dan mengucap la ilaha illallah dan meninggi iman mereka lagi kepada Rasulullah, kerana mereka tahu dan mereka pernah mendengar dengan telinga mereka sendiri yang Rasulullah selalu memanggil makcik ni atau nenek ini dengan gelaran asy-syahidah. Dan akhirnya terjadinya syahadah fi sabilillah dan dia meninggal di dalam keadaan syahid fi sabilillah. Subhanallah. Sadaqa Rasulullah. Lepas Sayyidina Umar membunuh dua lelaki dan perempuan yang hamba itu yang membunuh Ummu Waraqah binti Naufal, Sayyidina Umar berkata, benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalulah Rasulullah ajak saya dan Abu Bakar, dia kata, marilah kita sama-sama pergi menziarahi asy-syahidah, iaitu perempuan yang syahid atau wanita yang syahidah yang akan meninggal syahid fi sabilillah. Jadi Rasulullah SAW sangat memuliakan Ummu Waraqah ini sehingga Rasulullah pergi menziarahinya. Rasulullah menziarahi Ummu Waraqah binti Naufal ini dan ajak Abu Bakar dan Umar pergi ziarahnya, duduk dengan dia bagi mereka makan dan mereka duduk simpan-simpan. Subhanallah. Sayyidina Umar di waktu itu dia ingatkan sahabat semua, dia kata, benar, aku pernah mendengar Rasulullah selalu ajak kita pergi ziarah kepada Ummu Waraqah ini dan Rasulullah memanggilnya asy-syahidah. Di hari ini dia telah dibunuh oleh dua-dua hambanya dan telah terjadi kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Ummu Waraqah binti Naufal ini adalah perempuan yang akan meninggal di dalam keadaan syahid. InsyaAllah esok kita akan sambung lagi cerita atau kisah Tintan Ghazwah Badar juga. Banyak ceritanya Tintan Ghazwah Badar dan banyak ajaib. Kita akan menceritakan juga, kita akan menceritakan di kuliah yang akan datang insyaAllah tentang persediaan dua-dua tentera Rasulullah dengan tentera Quraisy, bagaimana mereka bersedia dan bagaimana berita-berita sampai dari Quraisy kepada Rasulullah dan sahabat, dan daripada sahabat dan Quraisy dan sahabat kepada orang Quraisy, dan bagaimana daripada jauh setiap satu mengambil berita tentang yang lain. Itu yang kita akan mengetahui bagaimana terjadinya dengan secara insya-Allah terperinci di kuliah yang akan datang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.